Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita tengok pelajaran Tauhid tahun 5, tajuk beriman kepada hari kiamat. Pengertian hari kiamat ialah hari kebangkitan semula semua makhluk selepas kehancuran alam ini. Ketika berlakunya hari kiamat ini, semua makhluk iaitu manusia, binatang, jin dan segala-galanya akan hancur. Bermakna setiap kehidupan yang berada di atas muka bumi akan mati, akan hancur. Pada hari itu semua makhluk dan alam ini akan musnah dalam sekelip mata tanpa mengira masa walaupun sesaat. Hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib kerana beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Silalah jawab ya. Seterusnya, tanda-tanda hari kiamat ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Mari kita tengok apa itu tanda-tanda kecil dan apa itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil. Di sini Ustazah hanya ringkaskan nota supaya awak lebih mudah untuk menghafal. Tetapi boleh rujuk pada buku revisi yang warna oranye. Okey, ramai wanita daripada lelaki. Kalau kita tengok populasi bilangan wanita di atas dunia ini memang lagi ramai daripada lelaki. Okey, itu adalah tanda-tanda kecil yang akan berlakunya hari kiamat. Yang kedua, bermewah-mewahan mendirikan masjid. Apa maksud mewah tu? Kalau kita tahu, mewah ni seperti kaya raya. Jadi kalau kita tengok banyak masjid dekat Malaysia ni, bagaimana contohnya di Malaysia, kerana kita pun menetap di Malaysia, kita boleh tengok bermewah-mewahan mendirikan masjid. Ramai orang bertungkus lumus untuk mendirikan masjid dengan menggunakan banyak duit untuk mendirikan masjid. Tetapi pada akhirnya masjid itu dijadikan sebagai hiasan. Jadi orang datang untuk mengimarahkan masjid. Itu antara tanda-tanda kecil. Kita dapat lihat sendiri. Okey, seterusnya silaturahim terputus. Contoh silaturahim terputus. Contohnya kalau awak bergaduh dengan kawan awak disebabkan sebatang pensel je. Contoh, kawan awak nama Ali, dia ambil pensel awak. Jadi, awak pun marah dia, awak terus tumbuk dia. Jadi kat situ dah berlaku pergaduhan kan. Bila dah berlakulah pergaduhan ini, maka ia akan menyebabkan silaturahim itu terputus. Seterusnya, fitnah berleluasa. Fitnah merupakan khabar berita yang kita dengar daripada orang, sedangkan berita yang disampaikan itu adalah tidak benar. Contoh Ustazah boleh bagi, seorang hamba Allah memfitnah kawannya mencuri duitnya, sedangkan dia tidak mencuri. Itu yang dikatakan sebagai fitnah. Dan antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah fitnah berleluasa. Seterusnya kita tengok pada tanda-tanda besar. Berlaku gempa bumi. Okey, tanda-tanda besar ni memang dah hampir sangat dengan hari kiamat. Berlaku gempa bumi. Ketika berlakunya gempa bumi ini, kita sebagai manusia nak duduk mana? Dah tak boleh pergi mana-mana. Bila dah berlaku gempa bumi ni, semua orang akan jadi takut. Contoh macam negara jiran kita di Indonesia selalu berlaku gempa bumi. Kita tengok bagaimana keadaan dia. Berasa gerun dan takut. Itu antara salah satu tanda-tanda yang besar hari kiamat. Kaabah runtuh. Okey, Kaabah ni berada di mana? Ada dekat Mekah. Jadi Kaabah akan runtuh. Tapi alhamdulillah setakat hari ini kita tidak mendengar lagi khabar berita Kaabah runtuh. Kalau Kaabah dah runtuh tu, maka kita boleh dapat tahulah, itulah tanda-tanda besarnya. Seterusnya lagi, matahari terbit di sebelah
sebelah barat. Selama ni kita bangun pagi, kita tengok matahari terbit daripada sebelah mana? Sebelah timur. Kalau satu hari nanti matahari terbit di sebelah barat, maka itulah tanda-tanda kiamat semakin hampir. Tanda-tanda yang sangat besar. Okay. Yang terakhir poin Ustazah di sini, asap tebal di timur dan barat. Asap tebal tu kalau kita tengok tahun lepas berlakunya masalah jerebu kan. Itu boleh dijadikan tanda-tanda besar. Tetapi asap tebal yang akan berlaku untuk menghampiri hari kiamat ni lagi dahsyat daripada jerebu yang berlaku tahun lepas. Seterusnya kita pergi pada nama-nama hari kiamat. Sebenarnya nama-nama hari kiamat ada banyak. Cuma Ustazah hanya pilih 4 sahaja untuk letak dalam nota ni. Yang pertama kita tengok Yaumul Akhirah. Akhir. Apa maksud akhir? Iaitu akhir. Yaumul Akhirah. Hari akhir dunia. Itu adalah nama hari kiamat akhir dunia. Betul lah, hari kiamat itu adalah hari akhir dunia. Seterusnya Yaumul Hisabi. Yaumul Hisabi. Hari perhitungan. Hari perhitungan. Apabila berlakunya hari kiamat, maka Allah memulakan tugasnya dengan menghitung segala amal kebaikan dan keburukan yang kita pernah lakukan di atas muka bumi ini. Awak baik ke, awak buat benda yang jahat ke, tetap Allah akan tahu. Jadi, berlakunya Yaumul Hisab, hari perhitungan, maka dekat situ kita boleh tahu berapa banyak kebaikan yang kita dah buat dekat dunia dulu, berapa banyak keburukan yang telah kita buat. Seterusnya, Yaumul Ghashiyah. Yaumul Ghashiyah. Hari huru-hara. Kenapa dikatakan hari huru-hara? Kerana berlakunya hari kiamat ini, semua makhluk akan menjadi panik. Panik. Panik apa? Panik buying ke? Bukan. Panik ni dia berada dalam keadaan yang takut. Dia berada dalam keadaan tak tahu nak pergi mana. Huru-hara lah ketika itu. Yang itu yang dikatakan hari kiamat. Hari kiamat memang ada banyak nama ya. Ini antaranya lah. Itu yang dikatakan hari huru-hara. Sebab bila berlakunya hari kiamat tu, semua makhluk berada dalam keadaan yang takut. Dah tak tahu nak pergi mana. Seterusnya, Yaumul Hajj. Yaumul Hajj. Hari perhimpunan. Ini hari perhimpunan macam mana ni? Ini adalah hari perhimpunan di mana semua makhluk akan dihimpunkan ketika berlakunya hari kiamat. Yang terakhir, sebab berlakunya hari kiamat. Yang pertama, menunjukkan kebesaran Allah. Kenapa menunjukkan kebesaran Allah? Sebab Allah sahaja yang mampu mengadakan hari kiamat. Kita sebagai manusia tidak mampu mengatasi kekuasaan Allah. Hidup di dunia hanya sementara. Kita kena sedar bahawa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Di mana yang kita akan duduk selama-lamanya? Di hari akhirat. Pembalasan di dunia terbatas. Dan yang terakhir, alam ini tidak kekal. Supaya kita ni tahu, alam ini tidak akan kekal. Jangan rasa kita duduk di dunia ini untuk selesa je. Alam ini kita kena ingat tidak akan kekal pun. Bila sampai masanya, berlakulah hari kiamat. Itulah antara sebab-sebab berlakunya hari kiamat. Kerana Allah nak tunjukkan kita bahawa kita ni sebagai makhluk kena akur segala kerja-kerja Allah. Allah yang mampu menentukan segala takdir kita. Jadi untuk hari ini sampai situ sahaja nota beriman kepada hari kiamat. InsyaAllah untuk tajuk yang akan datang, Ustazah akan susuli dengan tajuk-tajuk yang lagi best. Pesanan Ustazah untuk anak-anak murid semua, sila jaga
kebersihan. Ustazah harap dengan adanya nota-nota yang Ustaz dan Ustazah beri ni boleh memantapkan lagi minda murid-murid untuk sentiasa belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.